Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, selamat kita berjumpa lagi sekali pada hari keempat lockdown, semi lockdown, bukan lockdown yang 100%. Saya mengharapkan anda sekalian dalam keadaan sihat walafiat. Saya mendoakan anda sekalian dalam keadaan sihat walafiat. Dan bagi mereka yang baru join saya, kita akan banyak menceritakan tentang nombor satu, anda boleh dengar suara saya tak? Nanti sembang, you kata, sorry lah doktor, suara tak dengar. Ni boleh dengar tak? Okey, kalau boleh dengar tolong bagi like atau love. At the same time, kita tunggu kawan kita masuk. Saya minta maaf terlambat sedikit hari ini. Sebab nak betulkan saya punya, ni biasalah technical mikrofon ni. Takut-takut anda tak boleh dengar. Sekarang boleh dengar tak? Okey, siapa yang boleh dengar lagi sekali tolong bagi tahu kat saya. Selamat pagi Azizi, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih Amelia, thank you very much. Anda pun semoga anda sihat walafiat. Bagi kita sama-sama kita mendoakan each other. Okey Hasnah, saya boleh sambung Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ada orang telefon, dia nampak kat sini. Nuraini, saya nak kata apa tadi? Lagi sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan doa kepada diri kita, family kita, adik-beradik kita, komuniti kita dan negara kita, rakyat kita semua, tak kira bangsa apa, kita tolong doakanlah bagi mereka semua sihat walafiat. Jangan kita terlalu panik sekarang, jangan terlalu kita rasa anxious ataupun resah gelisah, sebab saya masih percaya Tuhan tak pernah bagi satu penyakit tanpa ubat. Saya ulang lagi sekali, Tuhan Allah tidak pernah memberi satu penyakit yang tanpa ubat. Jadi kita kena pegang kuat-kuat. Anda semua dengar tak yang saya kata tadi itu? Itu pegangan kita sebenarnya. Jadi kenapa kita terlalu panik? Memang betul, sekarang kita tak ada ubat yang resmi. Tetapi dah ada jawapan-jawapan daripada negara-negara yang dah awal berpengalaman daripada kita. Seperti negara China, Singapura, Korea, Japan. Mereka ada sikit sebanyak harapan yang cukup meredakan hati kita yang gusar ni, yang rasa takut ni. Okey, jadi inilah yang saya nak cerita hari ini. Semoga anda sekalian dalam keadaan yang cukup baik, dan selalunya kita kena bagi love dan like, dan kita share program ni untuk mereka yang tak sempat dengar ataupun yang terlupa nak dengar. Tolong suruh dia orang buka. Sebab apa? Saya nak bagi mungkin dia orang mendapat petua di mana kalaupun orang kata tak ada ubat COVID-19 ni, saya masih percaya ada ubatnya. Sekurang-kurangnya ada penawar. Tak kira lah kalau nak ambil limau ke, ambil kelapa ke, kalau itu orang kata itu petua orang kampung, tapi kalau dia menyihatkan badan, dia boleh mempertahankan you daripada cepat kena COVID, maka yang tu bagi saya masih boleh diguna pakai. Tapi hari ini ada lagi berita-berita yang saintifik, yang benar-benar doktor-doktor pakar dan ahli kaji yang sanggup mempertarungkan nyawa mereka demi untuk mendapat yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang menjanjikan, kita ni cuma kena berusaha cari, sebab setiap penyakit tu kecuali mati ada ubatnya. Setuju? Jadi dengan prinsip dan falsafah itulah kita ingin berjuang berterusan sehinggakan negara kita pulih seperti sedia kala. Maklum saja ramai sekarang yang sudah pun merasai dia punya kepedihannya ataupun kepeningan kepalanya, betul tak? Kadang-kadang tak tahu apa nak buat dan sebagainya. Terutama sekali bagi mereka yang bermasalah dari segi pekerjaan. Itu pun jangan kita lupa, setiap penyakit ni ada implikasinya kepada ekonomi negara. Betul? Baik. Nombor satu, sebelum kita lupa, kita dengar dulu dia punya statistik semalam dah meningkat kepada lockdown number 3, saya kata lebih kurang 900 orang. Semalam tambah lagi 130. Jadi berapa? 1030. Pada pukul 5.40 malam semalam. Okey, itu dia punya statistik. Mungkin hari ini naik lagi, saya tak tahu. Saya mengharapkan dia nak cuba flatten out. Tapi kita akan tahu sama ada dia akan flat ataupun dia terus naik disebabkan beberapa perkara. So 130 orang tambah, 14% kenaikan semalam. Orang yang recover, yang dah pulih 87,
tambahan 12 orang yang dah keluar pada hospital, bagus. 16% dia punya improvement untuk orang yang dah pulih. Orang yang tengah aktif sakit sekarang 941 ya, sampai petang semalam. Dan orang yang dah meninggal masih 2, tapi pukul 6 semalam saya dengar ada seorang lagi yang meninggal. So kalau betul berita tu, maka dah jadi 3 orang yang dah meninggal. Apapun kita kena cek dengan berita terkini. Boleh? Yang penting Selangor masih top, KL, Sabah, lepas tu JB, Negeri Sembilan, Sarawak dan Kelantan. Kelantan dah naik sedikit. So hati-hati orang Kelantan, sebab mungkin saya dah cerita hari semalam tu kenaikan beberapa orang tu suddenly mendadak naik. So negara ataupun negeri-negeri yang terus nampak mendadak tu, dia punya multiplying effect tu kena jaga betul-betul. Sebab apa? Jangkitannya tu 1 campur 3, 3 jadi 9, 9 jadi macam tu. Okay? So buat masa sekarang, dia punya rate of infection is about 3.9%. Maksudnya agak-agak masih boleh kontrol, tapi kalau tak jaga dia boleh naik sampai 5-6% nanti dia punya jangkitan penyakit. So hari ini bagi mereka yang nak buat screening, saya menasihatkan nak buat saringan. Yang kerajaan ataupun hospital kerajaan menyediakan tempat untuk screening, cuma adalah untuk orang yang diiktiraf sebagai PUI, Person Under Investigation. Maksudnya kalau you dah berkontak rapat dengan orang yang dah kena, ataupun you balik daripada negara lain, ada gejala-gejala seperti fever atau, saya ulang, fever atau batuk, ataupun ada sesak nafas, tak payah ada 2-3 ni, ada 1 cukup. Ada demam, ada batuk atau ada sikit sesak nafas pun dah boleh jumpa. Okay? Jadi kalau you ada gejala ni, you diwajibkan sebenarnya sepatutnya pergi buat screening secepat mungkin di hospital kerajaan. Hospital swasta dia cuma ambil yang close contact saja. Maksudnya kalau you tahu dia dah masuk hospital, dia dah check, dah tengah nak tunggu result, dan you bercakap dengan dia, you pegang dia, you salam dengan dia, you adalah dikirakan memang close contact betul. Okay? Dan kerja pula satu office, satu aircon, satu pejabat, satu bilik, itu dikirakan close contact. Okay, so hospital swasta boleh buat yang close contact, tapi hospital kerajaan dia buat yang dah memang orang kata disyaki kena COVID. Dan anda kalau close contact dengan dia orang pun, anda berhak pergi jumpa hospital kerajaan. Apapun telefon dulu nombor-nombor hospital yang telah disediakan. Boleh? Dah ada 3 kematian ya, so dah ada klusternya daripada orang tablik. Ya, okey. Sebenarnya kenapa saya ingin bawa terus cerita-cerita macam ni ialah saya takut ramai daripada mereka yang ada lebih kurang 4-5 ribu orang lagi yang ke sana ke sini bertaburan tu, mereka merupakan close contact yang paling under investigation tu sepatutnya. Mereka patut disaring, tapi mereka dah mungkin tak mau keluar. Ada beberapa sebab mungkin. Nombor 1 mungkin ada stigma. Stigma ni maksudnya orang yang kena COVID ni macam bersalah pula, macam rasakan mereka tu buat satu benda yang tak baik. Okey, tapi sebenarnya kalau you terkena COVID, you jangan merasa atau berasa bersalah. Sebab bila you rasa bersalah, you malu nak keluar, ini jadi cerita, betul tak? So rakyat sekalian, tolong kalau dengar orang yang close contact ke, baru disyaki ataupun kena, mereka dimasuk isolasi, jangan sekali-kali cuba menuduh-nuduh ataupun memberi kata-kata yang pedih, sebab mereka sebenarnya tidak minta kena COVID ni, betul tak? Apapun yang penting, jangan buat perangai sampai nak lari daripada kenyataan, sebab zaman sekarang kalau you lari, you dah merebak atau menyebar penyakit ni dengan begitu cepat sekali. So please, jangan rasa bersalah, tolong pergi buat saringan. Kalau tak pasti, duduk kat rumah elok-elok, jangan pergi mana-mana. Okey? Right. Dan juga bagi mereka yang dalam 14 hari yang lepas ada pergi ke negara ataupun bertemu dengan orang daripada China, daripada Taiwan, daripada Hong Kong, Macau, Itali, Iran atau Japan, ataupun negara-negara yang berdekatan kat situlah, okey, ataupun yang dah pergi ke Masjid Seri Petaling pada hari yang pertemuan orang tablik tu, tolong pergi screening dahulu. Okey, semua faham ni?
Dan kawan-kawan kita atau anda yang kenal orang-orang yang pergi ni, tolong cucuk dia orang sampai pergi. Tak boleh. Adik-beradik yang tahu mereka ni pergi pun, ataupun officer-officer atau satu pejabat yang kenal, oh dia orang ni pergi kat sana, sila tarik dia orang keluar, pergi jumpa. Sebab apa? Tak laratlah polis ke askar ke nak pergi tangkap dia orang semua ni. Dia orang pun kena pakai uniform lain pula, kena dan apa pun anda kena pakai mask kalau nanti anda dah dalam lingkungan orang-orang ni. Boleh tak sebelum you masuk hospital dan sebagainya. Jangan terus pergi kat bank macam semalam. Ada satu kes, kalau betul kes tu memang penyakit betul lah. Pasal apa? Dia kata saya dalam kuarantin. Kalau you dalam kuarantin, pasal apa you pergi bank? Yang herannya, dengan kata pergi bank tu bukan pasal apa, nak buka akaun anak aja. Ada satu tu cuma nak bawa duit siling, nak pergi masuk dalam bank. Saya tak tahu kita ni nak kata tak bijak, pandai. Kalau dalam WhatsApp tu, you punya cakap, you punya cara you jawab, cara you cut and paste tu macam pintar betul. Tapi kalau isu-isu macam ni tak boleh kita atasi, kalau tak boleh kita fikir, saya rasa banyak lagi persekolahan yang harus kita buat kepada orang-orang dewasa ni. Kalau kanak-kanak fikir macam tu, tak apa. Ni mak-mak dan ibu-ibu ni tolong dengar cakap pakcik ni, okey? Pakcik ke tok cik pun tak apalah. You nak panggil apa kat saya tak kisah. Tapi saya malu. Terutama sekali tosah kira bangsa lah. Tapi ramai yang orang, minta maaf cakap, yang kes-kes macam ni ada juga orang Melayu yang buat perangai macam tu. Faham tak? Yang cerita buat Islam sebagai dia punya sebab kenapa dia orang nak pergi semayang atas bumbung semua tu. Kalau betul dia buat macam tu, kat mana saya tak tahu. Saya nampak daripada ni, saya mengharapkan gambar ni gambar tak fake ya, sebab nanti saya pula memfitnah orang. Tapi kalau benda ni bukan tipu, ceritanya betul, sahih ceritanya, saya minta maaf lah. Okey, tolonglah. Saya dah kata orang Islam tak ajak you, tak suruh you buat benda-benda macam ni. Malu kat orang, faham tak? Malu membuktikan kata agama kita ni tak boleh fikir. Sebenarnya bukan salah agama, salah kita punya ni, penganut kita ni. Saya memang kadang-kadang geram juga kenapa sampai begitu sekali susah orang nak buka minda dia orang kepada masalah. Ini saya nak cerita. Masalah kita ada 1030. Bila kita cross 1000, dia dah masuk dalam statistik yang top 20 saya kata semalam kan. Kita tahu kita akan menempuh figure 1000. Tapi kalau boleh jangan naik berpuluh-puluh ribu. Boleh tak? 1000 ni pun dah rasa sedih dah sekarang. Padahal dulu kita patut dalam ratusan saja. Tapi ada kelakuan manusia yang tidak bertanggungjawab, maka jadilah masalah ni sampai macam boleh kawal tapi macam tak boleh kawal. So tolong saya masih percaya kita masih boleh kawal dan kita akan dapat jawapan dalam secepat mungkin. Ada penawar setiap satu penyakit. Baik, kenapa penyakit ni begitu cepat sangat merebak? Siapa tahu? Cepat. Siapa tahu? Okey, nombor satu, manusia. Kan kita menzalimi diri, betul tak? Kita dah tahu kita sakit, kita pergi lagi tempuh orang dan sebagainya. Dah 3 kematian, 2 dari kluster tabligh dan 1 lagi daripada mana? Okey, apapun kuarantinkan semua kawasan tu, please. Okey, tak ada lagi nak sedih-sedih, tak ada lagi nak bagi peluang, tak ada lagi nak manja-manja. Okey, yang bu polis, yang maki polis, yang bergaduh dengan penguat kuasa semua ni, saya rasa kalau you negara-negara komunis atau negara-negara yang lebih strict, sebab tu Singapura, Korea, Japan, China, dia cepat baik. Faham tak? Kenapa? Sebab no question. You stay at home, you stay at home. Okay, you kena datang saringan, you datang saringan. You tak jawab telefon, kalau you lari daripada cerita-cerita untuk check testing saringan dan make sure you quarantine semua ni, kalau you lawan, diiktiraf you sebagai dah buat kesalahan besar. Okay, sampai boleh masuk jail pun. Memang mereka jalankan betul. So, saya cerita apa jadi kat North Korea semua tu saya tak tahu. Okay. So, kenapa COVID-19 ni sampai macam ni berleluasa sekali? Kalau flu dulu pun tak ada lah. Sampai jadi merebak secepat begini. Okay? Jawapannya dah dibuktikan sekarang. Dulu orang kata dia cuma droplet. Maksudnya dia keluar semburan ataupun butiran-butiran air daripada mulut ataupun daripada bersin kita tu. Maka 2-30 ribu droplet tu saja. Kemudian dia jatuh. Rupa-rupanya sekarang bukan jatuh lagi dah. Dia dah berterbangan.
Ni yang takut dengan ni, dia jadi aerosol. Dia boleh berterbangan melalui angin pula sekarang. Jadi angin dan udara merupakan cara terbaru yang dia orang tahu boleh tersebarnya penyakit ni. Sebab tu semalam saya kata betul lah tu, antara sampai 6 meter jangan rapat dengan orang-orang yang suspek atau tempat-tempat yang you risau ni. So, nampak tak? Orang dah buktikan, sekarang dia dah, dulu tak kata tak boleh terbang, sekarang boleh terbang. Okey, bukan dia ada sayap tapi mengikut ada angin tak, okey, kawasan yang berkenaan tu. Nombor 2, dia dapati dulu dalam 2 jam ataupun 3 jam atas tempat-tempat yang permukaan meja dan sebagainya ni katanya mati. Tak, sekarang sampai 2 hingga 3 hari katanya pula. Jadi kita kena betul-betul pakai spray dan sebagainya. Oh, bercakap macam tu saya lupa tadi nak spray tangan. Tapi saya dalam rumah sendiri, so saya tak apa risau lah kan. Tapi apapun, biasakan diri kalau buat sesuatu projek apa-apa spray, okey. Dan lepas buat kerja apa-apa pun spray. Sebab mana tahu kertas ni datang daripada mana, pen ni siapa pegang lagi, betul tak? Jadi anda sekalian berhati-hati, betul? Okey, sikit lagi. Kita cerita tentang apa tu, number 2, dia tu very hard. Maksudnya virus ni dia degil. Okey, sebab tu kadang-kadang susah kita nak handle dia. Okey. Nombor 3, sebab apa dia menyebar begitu cepat sangat ialah ada kes yang asymptomatic. Maksudnya kes yang tak ada gejala, tak ada demam, tak ada batuk, tak ada nafas bermasalah, dia juga boleh menjadi berjangkit daripada orang macam ni. Jadi kalau kita macam saya pun tak tahu, boleh bercakap macam ni kan. Tapi kalau you datang salam dengan saya ke apa, saya tak tahu. Mungkin saya banyak tengok pesakit lain ke apa-apa ke. So yang penting sihat tak sihat sekarang 14 hari ni kita try to cut off lah kalau boleh ya. Kalau nak jumpa pun jauh sedikit, kecuali kalau emergency, keadaan cemas dan sebagainya, patutlah anak-anak cucu jatuh semua tu mesti you tolong, faham dia punya waktu saya kata apa, latent, virus ni dia tidur-tidur, dia tak buat masalah antara 7 hingga 14 hari. Tak nampak lagi dia punya gejala, tapi sebenarnya dah ada. Itu yang bahaya sangat tu. Dan sementara dia belum nampak gejala, dia dah jangkit kepada 3 hingga 6 orang. Selalunya antara 3 hingga 6 orang. Buat kajian sekarang mengatakan dia punya ratio is 1:3. Dia punya jangkitan tu. Okey. Tapi kenapa sangat orang risau tentang COVID ni? Siapa tahu? Yang betul-betul orang risau kenapa? Sebabnya ada satu perkataan yang dinamakan capacity threshold. Capacity threshold adalah satu ceiling di mana ICU bed, katil untuk ICU, untuk kita buat intubation, untuk bagi oksigen dan mesin-mesin untuk pernafasan ni, dah mula maksimum. Faham tak? Dia sampai ceiling, tetapi pesakit tak boleh kita handle lagi dah. Jadi capacity dia, yang mereka boleh bertahan untuk memberi servis, cuma katakan satu hospital ni katakan 20 ataupun 30. Tapi yang sakit masuk ke Kuala Lumpur ni katakan sampai 100 orang. Jadi ada lebih kurang 70 orang lagi yang terpaksa duduk kat luar ICU ataupun buka emergency ward dan sebagainya. Itu kalau sempat. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah ada juga hospital private yang dah mula offer tempat untuk kalau emergency. Yang ni yang saya hormat kepada private hospital yang dah mula prihatin, sebab doktor-doktor yang kat depan sana pun mereka memang bertarung nyawa sebenarnya, dan kadang-kadang mereka tu dah letih, lesu dan sebagainya. Jadi pakai pakaian yang betul-betul, PPE itu kan, dia punya prevention punya uniform tu kena pakai betul-betul, sebab nanti tak pasal-pasal pula anda yang kan dah 15 doktor ataupun perawat pesakit yang dah pun dikonfirm ada COVID-19. So anda kena berhati-hati. Yang penting sekali kenapa kita takut kepada COVID-19 ialah hospital tak cukup katil untuk emergency yang serius, penyakit yang maklum saja yang serius berapa persen? 4%. Okey. Yang berjalan tanpa tahu apa-apa macam saya anda ni, kalau masih lagi sihat walafiat, kita dalam golongan yang 30%. Tak ada nampak apa-apa pun. Okey. Tapi yang
apa tu, yang sakit betul, boleh tahu ada batuk-batuk semua, 56%. Ada daripada yang ringan sampai yang serius. Tapi ni boleh buat kuarantin kat rumah pun. Tapi bila dia severe, 10% ni memang kena masuk ke hospital. Ni memang ada special ward dan sebagainya. Dan of course 4% masih lagi critical. Maksudnya dia memang kena masuk tube dan sebagainya. Okay, so jadi kalau 4% daripada 1030 orang tu kalau betul-betul dia orang critical, you bayang dah berapa persen, dah berapa orang dah kan? So far so good, baru 26 orang yang berada di ICU, masih lagi Malaysia boleh bertahan. Saya dengar kata ICU bed ada lebih kurang berapa? 200 lebih satu Malaysia ni. Saya tak dapat figure yang betul. Tapi yang orang paling risau ialah apabila bed ini, katil ini dah mula penuh. Okey, diisi dengan orang yang kritikal. So, semalam saya dah cerita bagi mereka yang berumur lebih pada 60-70 tu berhati-hati sebab virus ni memang lebih minat kepada orang yang sakit-sakit macam ni. Kalau dia dapat tangkap orang macam ni, memang dia multiply lagi cepat. Okey. Baiklah, yang penting apa yang kita kena buat. Berita terbaik saya nak bagi tahu pada hari ini. Sebab zaman-zaman orang yang dah buat kajian dahulu lagi, dah mula bagi sedikit berita kepada pemimpin-pemimpin dunia. Maksudnya pemimpin-pemimpin negara. Terutama sekali bagi mereka yang menjaga perihal kesihatan. Kita kena ada sistem yang betul-betul strong, yang solid, yang betul-betul jarak jauh. Saya tidak memperkecilkan apa yang kita ada sekarang. Memang yang ni kita kena fokus dahulu. No question ask. Jangan kita lupa kepada fokus sekarang dahulu. Tapi sambilan kita ada waktu bagi mereka yang boleh tolong bagi idea dan sebagainya, saya menasihatkan kepada family saya sendiri supaya memikirkan tak payahlah untuk satu negara, satu rumah dulu kita jaga. Setiap rumah ini caranya. Bila kita kata strong health system, kita selalu mengharapkan daripada pemerintah ataupun kerajaan ataupun pihak berkuasa untuk membuat sesuatu. Tapi sebenarnya kalau kita reverse tu daripada bawah ke atas, jangan tunggu daripada atas ke bawah, berarti jatuhnya kepada ketua rumah. Okey, jatuhnya kepada ibu dan bapa. Semoga rumah tu dulu kena make sure sistem kesihatan tu terjamin. Contohnya kesihatan dari segi kebersihan, dari segi pemakanan, minuman, cukup matahari tak, exercise tak, tidur tak. Memang bunyi macam membebel kan, tetapi inilah sebenarnya yang paling kurang kita prihatin. Sistem ni nak kena dibatulkan daripada sekolah lagi. Betul, cuba you tengok ada tak sekolah-sekolah mempertikaikan tentang kesihatan, hygiene. Dulu kan kita ada apa? PE class ke? PE, physical education, ada civic ke? Sekarang ni harus kita masukkan balik. Daripada darjah 1 kindergarten lagi nak cuci tangan, nak basuh tangan dan sebagainya. Betul? Dan kita kena cukup medical reserve. Itu dari pihak hospital. Kita kena cukup standby. Bahkan medical reserve ni tak semestinya yang kat depan sana, yang tengah bekerja bergaji, tapi yang orang panggil apa, yang NGOs, yang dah sedia macam rela lah. Kalau army tu kan ada pasukan backup dia, ingat tak, army reserve kan. So kita pun dari sudut kesihatan, penjaga kesihatan semua mesti ada dia punya sistem yang dah ditrain. Jadi kat sekolah harus ditingkatkan. Red Crescent semua dulu kan ada persatuan bulan sabit dan sebagainya, tu harus ditingkatkan lagi. Tak semestinya cuma untuk COVID, tapi untuk kesihatan pada amnya, fokus. Okay? Sebab inilah menjadikan orang lebih sihat. Apabila dia lebih sihat, immunity dia lebih kuat, bila datang wabak apa-apa pun mereka dapat sekurang-kurangnya, kalau kena pun tak teruk. Itu maksud saya. Right. Ada lagi kita boleh tak kita boleh buat pairing, buat apa tu, buat kerjasama dengan pihak-pihak polis atau pihak-pihak army. Semoga kita boleh kerjasama dari segi untuk memerangi. Sebab ni is actually a war. Dulu orang takut nak lawan, katakan kita ni nak takut dengan negara jiran lah, takut dia orang attack dan sebagainya. Zaman sekarang orang dah tak takut tu semua. Itu masih lagi orang kata bisa diatur lah, betul tak? Tapi yang penting ni, bila dia ada war daripada makhluk yang you tak nampak ni, yang ni kena lebih dipikirkan. Sehingga kan ada juga kajian di Amerika dah buat. Dia orang buat apa dia panggil germ game. Tahu tak, game of germs. That means dia buat macam main apa, you main kat WhatsApp you tu kan.
kat komputer you kan ada lawan sana lawan sini kan, sekarang yang ada kan sampai bayar hadiah bermilion-milion semua nak bagi budak muda terpikat tu. Sekarang cuba main game macam mana jam ni dia boleh makan kita, macam mana kita nak elak dia, nak pergi jumpa siapa, nak makan apa, nak lawan apa. Jadi game ni harus kita main sampai kan nak tengok siapa menang. So far dalam kajian ini Bill Gates yang cerita sendiri ni. Dia kata di Amerika dia orang buat satu game macam ni secara serius kajian, manusia kalah, jam tu yang menang. Jadi kat situ kalau dalam game kita dah nampak kita kalah, kita terus kena memikir apa lagi jalan. Sebab manusia ni diberi Allah SWT banyak pemikiran kita yang belum kita pakai. Jadi kita perah pemikiran kita. Saya percaya ada orang yang pintar dalam Malaysia ni. Ada orang yang bijaksana, cendekiawan banyak yang jadi profesor, lecturer semua tu. Tolong kita gabungkan, bagi idea yang bernas, yang praktikal dan boleh kita lakukan secara long term. Okey, tapi yang short term sekarang yang saya kata tadi, yang perlu kita buat, okey. Sebab apa? Bajet untuk kita jaga orang-orang yang dah sakit dan tergesa-gesa emergency macam ni, kadang-kadang bermilion-milion kita spend. Bahkan kalau kita spend beberapa million saja, mungkin 1/10 daripada bajet untuk cure, kita buat lebih kepada preventif. Itu maksud saya. Bahkan sekarang sendiri bila saya cakap macam ni, bukan dia tidak relevan. You mesti kata, alah doktor, you sibuk nak cakap preventif lah semua ni. Orang duk gaduh pasal orang sakit sekarang, betul. Apa lagi kita nak buat? Kerajaan dah suruh duduk, hampa tak mau duduk. Kerajaan dah suruh saringan, suruh keluar daripada berselindung, you masih nak berselindung. Jadi macam mana? So kita kena terus buat cara kasar pula lah. Suruh polis cari, suruh army cari. Itu memang dah wajib buat. Tapi yang saya kata sambilan tu boleh tak daripada sekarang kita buka mulut dan kita tukar pendapat yang mana rakyat kita sendiri dah boleh buat. Sebab nanti katakan nak kena pergi buat saringan. Kalau private dah 600, 700, 800 ringgit. Siapa yang ada duit nak semua buat macam tu, betul tak? Jadi orang kaya lain lah, betul. Tetapi orang kaya ke miskin pun kita kena layan dia orang sama saja. Jadi saya rasa jam game tadi kita kena buat plan, dan satu dunia ni patut cari jalan macam mana nak handlekan ni. Rupa-rupanya kita dah ada 2 model sekarang. Singapura, South Korea, China, Amerika, Itali, semua dah ada model-model yang mana berjaya, yang mana tak berjaya. Bila mereka terpaksa menakluki wabak ni. Jadi kita kena tengok yang mana yang boleh kita pakai. Jadi R&D, research and development harus berterusan. Okey, jangan kita mengharapkan bila datang wabak aja kena kita baru nak kelang kabut nak buat. Pasal apa? Sebab tu dulu masa saya kata flu vaksin tak payah pakai, tak payah. Saya bergaduh dengan ramai orang sebab kadang-kadang dia kata, doktor ni you tak peka lah, orang tengah gaduh. Masa dulu sebelum COVID ni kan flu duk bagi injection sebagainya. Saya selalu kata pada mereka, virus ni dia bila you bagi vaksin ni yang lama punya DNA dia. Boleh faham maksud saya tak? Bila you dapat flu vaksin, you ambil vaksin atas dasar virus yang dah lepas. Bila you baca dia, baru you boleh buat dia punya vaksin kan. Jadi you lawan benda yang dah macam chicken pox kan. Yang ingat tak polio semua tu kan. You dah tahu bila nak datang balik polio atau TB apa semuanya, you bagi vaksin tu, dia kenal. Yang ni dia tangkap. Tapi virus, coronavirus ni, dia bertukar. Setiap tahun, setiap 2 tahun dia ada nama baru, dia ada pakai fashion baru. Jadi COVID-19 ni yang paling tukar. Dia dah tukar dalam masa 2 bulan ni, you tahu tak berapa kali? 2 kali dia tukar. Pendek cerita dia tukar 2 baju lah, satu S, satu L. Kebetulan nama dia coronavirus strain yang S, satu nama L. Ni kalau saya cerita ni you takut pula nanti. Tapi jangan takut, ni semua fakta. Sebab bila kita tahu macam ni, jadi kita tak kelang kabut nak pergi ambil flu vaksin. Ramai lagi sebelum ni, termasuk kalau saya kata family saya sendiri pun bergaduh dengan saya tahu. Kata, papa ni orang nak pergi ambil flu lah, nak lawan flu. Kita ni orang tua dan ada sikitlah pengalaman sebagai doktor, dan kalau kita baca sikit, kita buka minda, baru kita nampak engkau orang bagi vaksin untuk virus yang tahun SARS dahulu ataupun Ebola dahulu ataupun MERS dahulu, tak ada gunanya.
Sebab COVID ni orang sebab tu namanya novel. Tahu tak novel maksudnya belum orang kenal. Kalau belum kita kenal, jadi bila dia masuk, you bagi vaksin yang tak ada apa tu memory untuk dia tengok COVID-19 dia kata siapa dia ni, dia tak kenal. Bila tak kenal dia biar ajalah. Jadi rugi you masuk badan you vaksin-vaksin yang bukan semuanya kadang-kadang tu apa perlu dipakai, yang mana yang wajib yang kerajaan dah suruh silakan. Okey. Baik. Corona sentiasa bertukar kan, dah 2 kali, betul saya dah cakap tu. So you kena be very careful. Sebab tu zaman sekarang apapun nasib baik ada setiap penyakit ada ubat. So kita teruskan. So mau tak mau mereka dalam keadaan nak cari ubat-ubat antivirus. Virus ni anda tahu dia bijak, maka ubat-ubat apa kita buat pun kurang nak menjadilah. Ada orang try antivirus seperti namanya kalau ujung tu VIR, seperti Remdesivir, nak sebut tu macam Russian sikit dia punya language dia. Favipiravir, vir tu mungkin virus lah kot nama dia kan. Ni nama company buat. Itu pun belum pasti boleh membenteras. Tapi kebelakangan ni ada 2-3 yang telah dikenal pasti. Herod pula dia punya kamera hari ni, berat sebelah. Okey. Okey, so yang pasti ialah apa? Saya nak kata 2-3 ubat-ubat yang jenis kampung je. Satu, ubat malaria, ubat yang untuk kita penyakit orang panggil equatorial ataupun tropical punya disease yang disebabkan oleh nyamuk ni dah menjadi satu keputusan oleh Amerika sendiri nak pakai chloroquine. Okey. Walau bagaimanapun bagi saya lebih minat bukan kalau saya atau siapa-siapa adik-beradik saya akan masukkan vitamin C dahulu. Okey. Sebab vitamin C dah dikenal pasti oleh orang yang dah buat kajian kat China sendiri. And latest. So ada satu lagi kalau saya dibenarkan recommend kepada diri saya dulu. Saya kadang-kadang cakap ni personal opinion. You tak payah ikut saya sebab nanti orang kata siapa Dr. Nordin ni kan. Dia pun doktor dah lama dah. Sebab saya tahu ada doktor-doktor kat luar sana daripada yang dah memang trained by the western medicine, and some of them are very strict. Maksudnya kalau tak ada evidence base. Tahu tak apa evidence base? Kalau tak ada orang buat clinical study, kalau tak ada paperwork yang betul-betul cukup, tak kira lah kau buat dengan pesakit yang dah betul-betul sakit COVID ni. Saya nak tanya you, kalau you diberi peluang sekarang ambil ubat, yang mana you nak? Atas orang yang dah eksperimen atas COVID ke, ataupun atas eksperimen yang orang yang sakit-sakit lain? Bagi saya mestilah eksperimen tu atas orang buat atas COVID kan, tahu tak? Jadi mula-mula dulu orang cuma suspek vitamin C tu cuma untuk virus secara menyeluruh. Mungkin untuk COVID-19 tu tidak ada bukti lagi. Tapi dah ada bukti. Betul tak? Kalau dalam research lebih pada 200-300 orang dibuat kajian, dan orang yang buat ni pun orang yang berkaliber, bukan orang macam saya. Jadi kalau you tak mau percaya lagi, saya rasa lambat kot. Nanti dah mati ramai sangat orang baru nak cuba. Kita tak payah cuba kat atas orang yang tengah kritikal sekarang kat Malaysia. Orang dah buat kat negara China. Saya pun tak faham kenapa lambat sangat kita nak buat keputusan ni. Saya tak tahu kenapa Amerika tak ambil vitamin C sebagai dia punya own strategi. Mungkin ada kaitan dengan farmasi pula. Nanti bila saya kata masalah konspirasi ke apa-apa, itu saya tak mahu. Okay, sebab apa? Vitamin C ni murah. Kalau chloroquine tu mungkin kena dia kan ubat. Kalau vitamin C ni kan makanan. Jadi lain sikit. Walau bagaimanapun saya serah pada anda. Saya dah bagi tahu kepada sekalian lain kali kalau siapa-siapa yang bermasalah, pening kepala tak tahu apa nak jawab, nak pergi minta apa, minta doktor, please doktor give me a strong vitamin C, ikut protokol yang dah disediakan oleh negara yang dikeluarkan oleh Shanghai Medical Association sebagainya, itu dah di satu dunia dah tahu, dan ramai negara pun dah mulai ikut. So please Malaysia, siapa yang kenal minister atau kenal Perdana Menteri, tolong bagi tahu demi untuk masyarakat kita. Saya sanggup cerita ni sebab orang kata there's no cure. Come on, I just say from the start, every disease there is a cure kecuali mati. So excuse me,
Please, I repeat ni many times, kalau boleh nak try dengan chloroquine pun boleh, ubat malaria tu. Nak try dengan vitamin C, very good, very important. Dan mana yang tak sakit lagi, tak payah try dengan chloroquine. Okay, itu ada side effect nanti. Okay, yang penting adalah bagi mereka yang sudi buat dengan vitamin C dan vitamin D. Biar saya betulkan sikit ya, sorry sekejap saya, kamera ni masih jatuh-jatuh sikit. Okay, tengok boleh tak macam ni? So you boleh dengar dan boleh tengok balik gambarnya. Okay, right. Okay, good. So saya nak cerita pada anda vitamin D sedikit. Sebab apa? Kita selalu bila saya cakap tu you buat dek je. Tapi mulai hari ni, kebetulan hari ni malap pula kat luar, mendung pula. Tapi dapat je cahaya matahari, tolong. Okay, free of charge, tak payah beli. Tapi vitamin D kalau nak beli pun murah, tak mahal. So dah ada ubat sekarang. Okay, so boleh kalau saya cerita macam tu you rasa seronok sikit tak hari ni? Ada ubat sekarang. Okay, ada penawar. Kalau tak panggil ubat pun tak apa. So kalau ada sesiapa yang kata doktor tak cukup evidence based, I don't care. If you think you are smart, when you get your COVID, I want to ask you now, what do you want to put in your body now? Selain daripada doktor punya IV drip, selain daripada oxygen, selain daripada you punya special there is a special machine now to force the oxygen to go in, intubation, what else you want to give to yourself? Tell me, okay? If you find a better answer, I will follow you. But if you don't find a better answer, stop talking. Let's start doing something. Is that clear? So I'm talking about people yang tengah critical sekarang. Kalau kawan saya, I will beg the officer in charge, the doctor, to please find IV drip. Masuk at least 20 gram first, and over 6 to 7 hours. Dia punya protokol, dia bagi 24 gram dalam 7 jam. Lepas tu berterusan selama 2 minggu dia bagi. And most of them, 85% minimum success rate. In medicine, kalau 85% success rate is considered a cure, a miracle. So please, saya nak bagi seronoknya satu lagi tu, katanya seorang nama Chen Horin yang kata hot lemon tu bagus, katanya dia kena tangkap dulu. Sekarang orang dah hormat dia. Sebab apa? Dia memberitahu yang bahawasanya apa saja yang meningkatkan vitamin C is very good. So semalam saya dah tekan banyak bagi kita yang duduk kat rumah. Jadi ini yang memungkinkan saya berani cakap sebab apa, saya sendiri praktis dipanggil vitamin C punya terapi, ambil garlic, ambil turmeric, ambil black pepper. Kalau you main dengan turmeric, always kena ada black pepper. Berapa rasionya? Kalau 5 gram of turmeric, 1 gram of black pepper. Kenapa black pepper? Sebab kita nak tarik masuk turmeric tu lebih dia punya penghadaman dia tu lebih cantik kalau pakai black pepper. So balik kepada vitamin C. Jangan lupa vitamin C kena betul-betul amalkan. Jangan lupa dengan air kelapa. So tadi yang saya cerita Mr. Chen Horin daripada China tu, padahal mula-mula dulu dia kena tangkap, tak salah saya, sebab dia banyak cerita pasal hot lemon. Sekarang hot lemon become really hot. Okay, so jangan perlu terlalu panik asalkan dah buat benda ni setiap hari. Ya, orang pregnant boleh tak? Memang boleh. Cukup dulu, saya habis kat sini. Besok saya akan bagi 7 step macam mana kita nak memeteras secara sampai boleh flat kita punya graf tu. Sekarang graf kita tengah naik macam tu, naik lagi dan dia akan terus naik. Okey, tetapi insya-Allah dia akan turun, tetapi kalau nak turun, kalau sebelum dia turun tu janganlah sampai hospital kita dah tak ada tempat lagi dah. Sebab apa? Sebab tu zaman sekarang bila kita nak buat lockdown ni, kita nak flatkan. Kita nak nak flatkan dia punya pesakit. Bukan semua sampai kosong pun tak apa, tetapi sekurang-kurangnya hospital kita boleh menyelesaikan masalah yang sedia ada. Faham tu? So bila kita turun macam tu, ada masa kita untuk cari jalan lain, cari ubat baru, cari kalau vaksin masuk ke apa-apa. Lagipun vaksin ni, kalau orang yang dah sakit, orang yang dah positif, you tak payah bagi vaksin kat dia orang lagi dah. Tak logik lah kalau you tunggu vaksin tu untuk orang yang sakit, betul tak? Sebab kita vaksin tu untuk orang yang macam kita ni, kalau yang belum sakit. Alright, kalau macam tu kita habis dulu. Besok saya janji ada 7 step. Saya cerita ni banyak sangat, nanti orang kata macam pandai sangat pula. Okey, tak. Saya ada 7 step yang sebahagian besarnya kita dah buat. Mungkin saya akan tegaskan kat besok pagi pula, pukul 11 pagi. So kita dengar pula cerita you all. Okay, Rosliza, Sweet Sense, very good, thank you very much. Salabia,
Melati Putih, request to be in your live video. Yes, please. Come in. Yes. Who else? Rafi, Syahiful, Eza Zukara, okay, Sufia, Hasna, thank you. Okay, kalau ada soalan, stay tune. Besok 7 step tu saya akan bagi. Sebagian besar yang you dah buat. Cuma mereka yang lari daripada screening tu saja yang saya risau sekarang. Please, 4,000 orang lebih tu kita doakan kepada anda keluar. Pergi jumpa doktor, tolong orang lain. Kalau pun you tak mau peduli pasal diri you, tolong orang lain. Okay? Ada banyak lagi anak-anak generation yang baru ni. Dia orang tak tahu apa, kesian dia orang. Okay? Tolong vitamin C 4,000. No. Kalau you dapat 1 to 2 gram dahulu sehari cukup. Okay? Ambil gram. Okay? Bukan miligram. Tak semestinya beli vitamin C. Jangan kelang kabut nak pergi farmasi, nak pergi beli dan sebagainya. You boleh buat macam saya kata apa, kat rumah banyak buah-buahan sayuran, especially buah-buahan yang ni apa tu citrus ni ada vitamin C. Semalam saya cerita buah amla kan, buah melaka, buah jambu pun boleh, limau tu memang understood. Okay. Ya, thank you very much. Ya, Cahaya Kebahagiaan, masya-Allah nama you. Farida, apa lagi soalan? Thank you atas perkongsian. Thank you very much. One soalan saya akan cuba jawab hari ini. Come on. Boleh praktis untuk anak-anak juga. Memanglah. Saya tak pernah cerita sesuatu yang khas cuma untuk orang tua-tua atau muda saja. Anak-anak dan orang pregnant sekali. Sebab saya pun ada family yang orang yang pregnant dan sebagainya. Okay. Salazia. Thank you Liza. Citrus fruit. Very good. Okey, saya kata semalam kalau you rasa sakit tekak kalau ambil benda yang terlalu orange ataupun limau ni, you kurangkan dia sedikit, kepekatannya, campur sikit dengan honey. Honey is very good. Okey, untuk penyakit COVID ni pun ingat, saya tak kata apa yang boleh cure. Saya kata sebagai penawar. Tahu tak bahasa penawar? Penawar ni mententeramkan supaya bila kita kena pun ataupun kita belum kena pun kita sentiasa bersedia. Itu maksud saya. Okey. Lemon panas, very good. Okay. Memang ada orang kata lemon panas bukan cure. Betul, tak cure, tapi dia membantu memudahkan perjalanan kita. Kalau gastrik boleh, sebab bila you buat 3 potong lemon, you masuk dalam air panas, you biarkan dia simmer sekejap, rendam tu, dia akan bertukar jadi alkaline. So jangan anggap benda ni acidic. Okay. Fruits anytime. Vitamin C saya dah kata tadi, miligramnya 1 gram hingga 2 gram, berarti 1000 gram hingga 2000 miligram, 1000 miligram hingga 2000 miligram sehari. Kalau budak kecil 500 miligram dah cukup. Okey. Orange sangkuit jangan, sebab ada gula dan tak pure. Kita kena cari yang pure sahaja. Okey. Asthmatic patient can consume honey and lemon. Yes, why not? Yes. Dia sebenarnya kena ikut diet yang betul untuk menyelesaikan masalah asma yang lebih luas ceritanya. Tak sempat hari ini. Rasa tenang bila kita, alhamdulillah. I mengharapkan you semua. Darling Annie Eng. Ya, nama jangan main. Rohana Nazri, kalau ada hand sanitizer kat rumah, yes, very good. Setiap orang patut ada satu pergi office, atau lain kali lah bila dah dilepaskan you pergi office semua, sila bawa masing-masing punya. Okay. 5 kasturi sayur hijau, tu betul lah tu. As long as you become vegetarian sikit lah, lebih kurang macam vegan jugalah kan. Dia cakap macam tu, orang tak boleh ikut pula kan. Okay, Nurliza, Nurul, jangan batuk-batuk. Boleh, tak ada masalah. No problem. Ada orang nak masuk kok pintu, no problem. Okay. Air panas, katakan apa dia tu, antibody flight COVID, limau nipis boleh. Memang amalkan minum lemon. Yes, saya batuk-batuk dah 2 minggu. Dah pergi screening betul. Okey, jangan tinggal-tinggal tu kalau dah 2 minggu batuk tu, please. Okay, pergi cek dulu. Jangan rasa bersalah. Yang penting anda sekalian jangan rasa you kena panik, takut apa ni orang kata apa lah sebagainya. Lebih baik you pergi cek daripada you tak cek. Betul tak? Okey. Makan buah apa yang lebih baik? Semua jenis buah, especially buah-buah yang citrus. Citrus tu yang berlimau, yang berasam. Okey, jangan takut. Setengah orang kata apa tu asam keping boleh tak? Apa tu buah asam tu semua tu boleh, tak ada masalah. Okey. Alhamdulillah, thank you very much Hasna.
5 kastri, very good lah Serena. Apa lagi? Okey, panik. Soal panik tu saya dah cerita hari pertama. Lockdown siri yang kedua saya dah cerita. Okey. Lemon and garlic semua boleh. Jarang demam dan batuk. Kalau you, yes, ambil air suam dengan limau tu. Betul. Macam mana nak hilangkan rasa apa? Amalkan lemon. Bayi yang menyusu boleh ke salurkan, no problem, tak ada masalah. Yang benda baik kalau ibu yang makan dia sampai kepada baby, no problem. Okey, tak usah risau sangat. Sakit dada kenapa tadi? Risau pula ni. Siapa tadi sakit dada tengok? Sakit dada belah kiri dah 2 minggu. Tak semestinya COVID lah tu kan. Mungkin ada masalah lain lagi, kena check lah. Saya tak check you punya background dan sebagainya kan. Yang penting kalau macam tu check, okey, dengan doktor dahulu. Okey, lemon suam tu berapa kali sehari? Anytime, berapa kali pun tak apa. Minimum 3 kali. Okey, senang cerita. Sebab untuk kita mendapat berapa gram tu, you bayangkan kalau nak dapat lebih kurang 1 gram tu, kalau nak makan buahnya saja at least 10-15 biji baru boleh dapat 1000 mg orange tu kan. Sebab tu vitamin C tu kan. Jadi sebab tu saya suruh ambil 2-3 kali sehari. Okey, 1 gelas. Kita kan minum 3-4 kali sehari. Okey, cukup dulu ya. Saudara sekalian, saya mengharapkan semua dah dapat maklumat yang terkini. Tolong share dengan kawan, tolong kita bagi love kepada mereka yang tengah sakit, yang tengah sengsara, yang selalu tengah sedih sekarang. Dan ingat, Tuhan itu sentiasa menjanjikan setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali mati. So jangan kita terlalu resah, gelisah. Dengan syarat ikut amalan-amalan yang terbaik, you insyaAllah dalam keadaan yang diredai dan Tuhan memberkati semua amalan kita ni. Tolong bagi love dan share dan like kepada program kita ni. Semoga ramai lagi lah dapat manfaat. So jangan lupa, besok kalau kita panjang umur, kita berjumpa untuk 7 step yang harus kita lakukan, dan pihak-pihak berkuasa pun harus lakukan supaya tidak menjadi satu masalah yang besar. InsyaAllah, lagi sekali saya nasihatkan, jangan pergi tempat-tempat yang ramai, jangan cuba melawak-melawak. Hari tu saya nampak satu lagi video yang sampai kenuri kambing dan sebagainya, tu tolonglah sikit. Kalau yang tu betul you buat masa ni, rasa tak aci lah, kata orang tak aci. Mungkin you tersilap, kita maafkan you. Tapi siapa yang dah berjangkit tu, you cepat-cepatlah pergi jumpa, buat saringan ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, bye. Jumpa lagi. Terima kasih ya. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So, yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.